التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه صوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم حكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannaf rahimahullah, dan lagi dan selagi akan datang oleh perkataan, selagi akan datang oleh perkataan. Perkataan siapa? Yakni perkataan musannaf, yakni perkataan musannaf pada muka 140. Pada muka 140 baris yang 19. Situ nak royak sekali lagi. Patut orang tulis tu tak tahulah buka apa dah. Tak apa. Tak apa. Tulis yang mak weh. Tengok orang tulis ni. Sabillah. Tulis. Dah jadi dah. Masya-Allah. Duk tulis dah dulu tak? Ha? Enak? Wak isi kahwin. Tapi masa mengajar dia kita ngajar bab puasa je ke. Bila ngajar bab puasa, ambil buk tu qah ya orang panggil. Jadi pok kemah dah. Tu. Buk qah untuk bab puasa sabila tapi bab puasa qah. Jadi nampak jadi kemah dah situ. Kata musannaf rahimahullah, selagi akan datang oleh perkataan musannaf pada muka 140 baris 19. Cuba tengoklah supo hak ni pun. Cuma hak ni tu sementara dia nak cebut dah, dia akan samile, buat samile. Maka lagi akan datang oleh perkataan musannaf. Mana perkataan musannaf? Badal pada perkataan, iaitu kata bahawasanya dalam rusyad ni, ia kata bahawasanya jika termasuk air, termasuk oleh air, termasuk, ya termasuk bukan dia memasuk, air itu termasuk oleh air, termasuk tu ke dalam rungga baginya, bagi seorang, dalam rungga yang terbuka dia. Air masuk kok hidung ke, atau kok telinga ke, masalah. Tu. Termasuk daripada lubang yang terbuka. Termasuk daripada lubang yang terbuka. Tu maklum dah. Kita kata masuk kok punggung ke. Tu.
tu dia nak misal. Misal hak mudah nampak sekali kalau air seperti telingonyo seorang, misal pada runggo ye. Jadi termasuk air ke dalam runggo seperti telinga bagi seorang, air masuk kok telinga. Bila termasuk tu takluk pada termasuk. Air termasuk tetap kalau mandi iya. Ya mandi tu dua basuh, ada cebok air jiru. Lepas tu selai. Tu adanya ni. Kita tuju dalam air, orang panggil menyelai. Kita ambil cebok air, mari duk jiru, tu orang panggil mani jiru itu je. Maka di sini ya mari han sifat. Han. Ya mani ia dalam keadaan menyelam. Mani dalam keadaan menyelam. Apa panggil ingrimas. Ingrimas dia terselam diri dia. Menyelai diri. Dia johan tu kalau kira awi tasalamung ghamisan tu yang mari kuhan. Tetap kala mani dalam keadaan menyelam, selai dalam air. Kita duk mani dalam kolah ke dalam sungai masalah. Nyelai dalam laut, mani kok batak masalah. Tu. Lepas tu air termasuk kok telinga, telinga tu maklum dah. Yang masuk tong-tong itu lebih lagi air laut pula. Kena ada dah. Habis itu batal dak puasa dia. Kau dulu. Termasuk air ke dalam rongga daripada lubang terbuka seperti telinga tetap kalau mandi menyelam. Mandi buat apa? Mandi kerana menyejukkan badan. Kerana menyejukkan, mensejukkan akan badan. Ni tak mesti, bukan ilat ni saja. Kerana menyejukkan badan jadi atau membersih badan. Atau mandi wajib. Ikut mandi pun. Nak royak kata hak wajib lagi dah. Ya mandi wajib bukan dia mau suruh nyelai. Suruh meratakan air ke tubuh badan. Dalam keadaan makruh menyelai. Kalau teka duk puasa, makruh menyelai. Bila lagi menyelai juga, air masuk batal. Tu dia. Siapa tahu tu? Hak wajib, lepas tu hak biasa ni teruk lagi lah. Tu. Maka yang musana yang biasa kebiasaan boleh puasa je panas ya ilat ni kerana menyejukkan badan. Nak we sejuk-sejuk atau sebelengah dah we nak basuh menyuci sikit. Supaya tu tanzib pun supaya ataupun tabarrud tanazzub sama. Sama ya. Tu. Tu dah. Habis itu. Nak kata kena masalah ni. Jika masuk lagu tu batal. Nascaya batal lah. Oleh puasanya, puasa bagi seorang itu batal puasa dia. Batal pasal apa? Batal dengan dia, dengan sebab dia menyelam zat ni tu. Menyelam air tu ni. Batal dengan sebab menyelam. Tu dia. Maknanya kalau tak termasuk lagu mana? Bukan semata-mata menyelai tu buat jadi batal nah. Menyelai tu makruh. Tapi bila menyelai dah air masuk tu batal. Sebab tu kalau kita katuk lingo, buat gini. Bunga pun rapat. Hidung pun misalnya hidup pun katuk. Tahu buat baik no? Buat lagu tu. Makna segala lubang yang terbuka kita tutup. Air tak masuk dah. Cum nyeles dah. Gerup. Tak batal. Kalau dia tak termasuk. Cuma betul menyelai tu makruh. Yalah. Getih tu dah. Tapi kita selai. Lepas tu kita termasuk batal. Dengan sebab termasuk tu. Bukan dengan sebab menyelai tu.
Sebab termasuk aib ketika kita menyelai tu. Seolah kata kita sendiri duk sengaja gi. Tahu dah kata dia tak selamat. Duk kacau lagu tu. Kata musannaf, dia kata lagi. Batallah puasa habis. Dan tiada batal puasa. Tu masalah depan lagi yang nak sebut dalam muka 140 tu insya-Allah misalnya kata. Lagi akan datang lah perkataan itu juga. Dan tiada istisna semula. Dan tiada batal puasa. Tak batal puasa juga dengan berbuang darah. Dengan sebab berbuang darah. Buang yakni daripada badan kita. Buang, mengeluarkan darah. Maksud buang ni mengeluarkan. Dengan sebab kita mengeluarkan darah daripada badan. Waktu baik darah daripada badan kita. Maka cara waktu baik darah tu dua. Dalam syarat syariat kita dibenar tu dua. Cara waktu baik. Satunya orang panggil hijamah. Yang kedua orang panggil fasdu. Hijamah tu bahasa Melayu berbekam. Fasdu tu bahasa Melayu berpetik. Maka dia kata dengan tu tak lupa pada berbuat. Berbuat tu dengan cara mana? Tak batal dengan berbuat darah. Berbuat dengan berpetik. Berpetik dia kata. Dengan sebab berpetik tak batal. Dengan sebab berpetik tu. Arab panggil fasdun. Nanti kita nak tulis. Tu. Kerana musannaf sebut petik dulu. Kerana petik ni tidak khilaf ulama dah. Makna tak batal, tak ada siapa khilaf betul batal kalau berpetik. Tapi kalau berbekal ada khilaf, tapi kebanyakan ulama kata tak batal. Ada juga yang kata batal, tapi kebanyakan ulama kata tak batal. Dalam kitab Syafi'i. Adapun berpetik, hak tu tidak ada khilaf lagi. Semua kata tak batal. Kali lagi. Maka puasa tak batal dengan sebab kita berpetik atau berbekam. Apa dua ni? Ya tak supo tu. Tulis situ berpetik atau berbekam. Berpetik ialah mengeluarkan darah pada tempat-tempat yang sakit. Pada tempat-tempat yang sakit dengan cara menimbulkan urat darah. Dengan cara menimbulkan urat darah, kemudian dicocok pada urat itu supaya keluar darah. Supaya keluar darah. Tu orang panggil berpetik. Ni golek dia cocok lalu, cocok kot tu. Jadi darah yang hasil daripada berpetik ni darah hak dalam. Darah dalam urat. Tak serupa dengan darah hak berbekal. Darah bekal ni bukan darah hak dalam urat, darah hak bawah kulit. Darah hak hasil daripada berbekal orang tak ambil, bomo tak ambil. Kita nak kita barak dia mau tak hasil. Darah tu darah cemar. Darah cemar. Adapun darah daripada berpetik ni darah molek. Cuma dia ada lalu ke tempat sakit tu. Where to bake hak tu. Ca jengkoklah. Dia cocok. Ni kalau kita tak urat. Dia buat di timur. Style bomo nak itu juga tu. Tu. Dia buat di timur. Lepas tu gak cok macam tempat orang sakit. Buat jadi merah. Berbekal kita dah buat tu. Maka berbekal macam-macam tempat di belakang pun ada nama ada berbekal. Rasulullah berbekal sini kepala. Tu. Nampak tu dah. Habis itu hak tu hak sunnahnya berbekam tu Nabi buat. Berpetik Rasulullah tak ada buat. Tapi dibenarkan juga maknanya lah tu. Kalau kita tak takut mudarat. Tak takut mudarat.
Kata musannif rahimahullah, waktu baik darah tu tak batal. Tak batal. Dia hukum makruh ya. Tak batal puasa dengan sebab darah, dengan sebab berdarah. Tulis tambah lagi. Adapun berbekam ialah mengeluarkan darah yang kotor. Mengeluarkan darah yang kotor daripada badan dengan mengisapkan darah dari bawah kulit pada tempat yang tertentu, daripada kulit pada tempat yang tertentu. Tu berbekal, kita maklum dah. Tu masya-Allah, berbekam ni satu hikmah besar, satu rahsia yang besar bagi umat ni. Sehingga pok malaikat duk pesan, tengok, ingat tak Nabi turun mari sampai langit tu, sebelum sampai ke bumi dalam malam Mi'raj tu, malaikat pesan, ya Muhammad, alaika bil hijamati. Tu membuat bekal lah, dia kata, suruh umat membuat bekal tu. Dah besar tak mak esok, tengok kesal tak ada lagi tengah. Lama dah dah. Lama dah tak? Tak apa, nak habis dah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, makruh ya tu. Tu. Tetapi sungguh pun tak batal. Istidrak situ. Istidrak pada tiada batal. Sungguh pun tak batal. Bila tak batal ni dia suruh buat kah? La. Sungguh pun tak batal. Tetapi terutama, bermula yang aula, bermula yang terutama bagi engkau, bagi seorang. Gitulah senang. Yang aula, yang terutama bagi seorang, yang comelnya khabah. Jangan di sini lari. Atau yang makruh ya. Janganlah ia seorang tu berbuang darah. Jangan buang darah. Buang darah tu jadi buang pada ketika berpuasa tu. Jangan. Lain pada ketika puasa bulan lain, lagi lah. Jangan berbuang darah pada ketika berpuasa tu. Sebab apa yang larang lagu tu? Ilat pada jangan, ilat pada larang, ilat pada nahi dia. Kerana jangan tu, kerana yang dimakian, bermula yang dimakian itu membuang darah dengan berbekam ke atau petik ke, kita kata. Kerana yang dimakian itu berbuang darah tu khabah, mendhaifkan badannya, melemahkan badannya, badan seorang. Ya orang bekal ni lepas dah bekal dia tak gerak star kan. Dia rasa rang kurang. Orang ngatur, orang tidur, dia rang mari dia kurang sikit. Tenaga dia tu kurang. Maka kita duk tak gerak dah puasa. Buai tu baik pula. Bertambah kau tak gerak. Sebab tu dia bekal tu mendhaifkan badan. Tapi Nabi biasa bekal pada bulan Ramadan. Maka ulama kata, apa yang Nabi bekal? Nabi bekal untuk nak menyatakan harus ya kepada umat. Bukan suruh. Dia kata boleh, bukan haram gitu ya. Maka nisbah kepada dia boleh pahala yang dia mengajar syariat. Tiap-tiap perbuatan Nabi ni, wa emang wajib, wa emang sunat tu ya. Tak ada benda makruh Nabi tak buat. Bahkan perbuatan yang haram pun nisbah kepada Nabi pun jadi sunat. Sebab apa? Dia buat apa-apa dia kosak nak mengajar syariat. Kata ni boleh buat weh. Ni boleh buat, ni boleh buat. Maka mengajar tu pahala ke dia dah. Kecing diri sekali. Dia menggegar kata, oi, kecing diri ni haram. Maka Nabi satu kali Nabi kecing dari rumah dia. Tu, ada kecing dari rumah dia, patut isteri dia tengok nampak.
Oh, boleh, tak ada haram liwai. Maka duk tahap makruh perbuatan itu. Kita nak kecing diri itu makruh. Semua itulah, begitulah. Maka kita boleh puasa ni tak salah. Saya ni boleh buat dah belum puasa baru ni. Alhamdulillah dia belum tu kita buat dulu. Tu. Ringis lalu dah. Masya-Allah, benar hari tu. Habis. Maka kata musannaf ya rahsia besar rahsia. Ya satu jaga ingat kita, jaga kekuatan hafalan macam tu bekal ya apa? Ya bekal ni satu tu rahsia tu. Kata musannaf rahimahullah, tetapi ia kata dia terutama janganlah ia berbuang darah kerana yang dimaksud itu mendoafkan badannya. Habis kata. Dan jika keluar oleh dubur hok dalam susu mati tu jubur orang panggil. Lubang dubur ya. Hok dalam tu kalau kira isi tu jubur. Tak itu. Hok dalam tu sikit. Kalau hok dalam tu tubik mai luar. Tu. Jikalau keluar oleh dubur bagi orang yang berpenyakit bawasir. Penyakit wasir ni dia banyak peringkat pula. Peringkat mula-mula ni taklah mana lagi. Kau ada darah tu baik sikit-sikit. Peringkat berat-berat ni berak sekali grup tu baik. Allah kena ambil tangan tolak kelik. Ayo, kalau tubik sikit tu hangga lagi. Kau berat-berat je tubik banyak tokoh. Ingat tak sehati ataupun itik saya tengok tak? Itik kena wasi, saya tengok itik wasi. Nyanyo dah. Jalan giana-ana pun dia berat punggung, dia jubur dia tubik. Tu. Orang kita pun macam-macam. Wasi ni. Sebab tu bila wasi nak makan pedas tak sih dah. Oh, sakit dia kata dia berak. Aduh, dia kata. Kata ajak aduh. Maka hok pedas-pedas pun dia tak batal dah. Dia wasi. Wal iyazubillah min zalik. Nak ke bah? Ada seorang sahabat tak ingat nama, Allah Taala tipu penyakit wasi ke dia. Penyakit wasi ni berat. Tak ingat nama apa. Sehingga dia mengadu kepada Rasulullah. Tu. Dia kata, ya Rasulullah, doalah wi kat ammo. Dia kata, ammo ni penyakit wasi, doa wi hilang. Doa wi sembuh. Maka Rasulullah pun doa. Rasulullah pun doa. Bila doa tu hilang penyakit bawasir dia. Lepas pada hilang tu Nabi kata Allah, dia kata. Nabi kata, dulu ni aku selalu nampak malaikat. Ketika mu duk uzur tu malaikat mazat rasa umur kamu. Tapi lepas pada menghilang dah, jadi malaikat tak aril lah. Ada. Ada apa nak rakyat kata ada kalangan sahabat pun ada tu je nak mik syahid tu. Kita ni pun ada. So jadi tak? Maka dia mau kata jangan duduk lama-lama lah Yaman tu. Bila kita berak ke, ya sudah dah kali duduk galik lagi isap rokok lah apalah. Jadi galik kalau dia bawa terasak masuk tu dia. Kadang-kadang bawa surat khabar tu keduk baca tu. Lama sehingga sudah dah pun duk kaca duk lagi. Tak lama dia wasi, dia tubik mari. Dia tak ada apa nak tubik dah. Mula tahik tubik mari, tak lama tak ada apa nak tubik. Isi tubik, dubur tu tubik. Maka kata dia, jikalau keluar oleh dubur bagi orang yang berpenyakit bawasir, nyanyo. Gapo? Yo, baiklah. Ya macam-macam tu.
Jangan teh. Ya gapo tu ya kena keisi perut tak kena Allah alam lah. Ya kadang-kadang kau banyak je kau banyak. Lepas tu leneh tak? Leneh dia ya basuh. Kadang-kadang bercampur dengan darah kadang. Kalau tak campur darah pun dia leneh basuh. Residu tawan. Hak tu apa? Tak apalah. Tengok kira hukum sudahlah. Jikalau keluar dubur yang berpenyakit bawasit, kata dia, maka tiadalah batal puasa seorang itu. Tak batal puasa dia. Tak batal tu dengan takluk pada tiada batal tu dengan memasukkan dia, dengan sebab memasuk akan dubur tu, memasuk yakni ke dalam lubang dubur. Kita tolak kelip semula dalam lubang tu tak batal, dia spring dia tu habis dah. Nanti nak tubik semula pula tu, ingat oleh jalan-jalan Allah orang jadi KOC ni susah. Ubat dia pun lah ikhtiar usaha masing-masing lah. Kalau mani dah masuk dalam tandah tu lama-lama lama pada orang lain, susah duk kira wasi tu. Waliyazabillah min zalim. Kata dia, jadi kalau you masuk tubik plok tubik tolak ambil tonyo masuk. Tubik pula pluk, tanya masuk. Dengan sebab memasukkan dia tu tak batal puasa. Tak batal dengan memasuk atau takluk kepada memasuk. Tiada batal juga dengan termasuk ia dubur tu. Termasuk dengan sendiri dubur. Ia masuk sendiri. Kadang-kadang ia tubik sikit je baru. Pluk, kita pun serak tubik prut. Serak klik, perup, dia klik dia. Tu. Yang mungkin tak banyak lagi, tapi dia tubik besar tu kak. Dia tubik besar, dia nak serak klik tak leh. Dia serak klik tak leh, mungkin je besar. Dia masuk lubang tak leh, kena tonyo, kena tolak masuk dalam lubang, barulah dia boleh masuk. Tapi kalau halah lagi, serak boleh perup. Hak tu orang panggil masuk sendiri. Ya kerap sekaligus. Spring je klik bidah pop dia masuk kali. Tu orang panggil masuk di. Sama ada masuk dengan sendiri dia ataupun kita tolak masuk klik, itu pun tak batalkan puasa kita, kata dia. Sebab apa tak batal Allah syariat Islam ni? Tak batal kerana sangat hajatnya, sangat berhajat oleh orang yang berpenyakit bawasir tu. Sangat berhajat ia kepada memasukkan dia akan dubur. Dia berhajat sangat dah, nak pergi ke mana susah. Kadang-kadang air tak susah. Kadang-kadang berdarah dah, tak aduh. Tu dia. Waliyazubillah mizan. Habis itu wasing mari Arab dah kita kecek pun wasing. Habis kita berhajat kepada memasukkan dia. Habis kat tu satu masalah lain pula. Dan wajib membasuh duburnya daripada ceman dan lendir yang ada ia padanya. Dan wajib boleh membasuh akan duburnya. Dubur bagi orang yang berbawasit, ia kena basuh dubur dia. Membasuh daripada cemat-cemat, daripada perkara yang kotor-kotor, kotor-kotor dan lenet. Atau pada cemat tu basuh daripada lenet. Ada juga berlenet, tak tahu tak rasa tengok dengan cara rapat-rapat.
Sebab kata dalam tu dia payah juga. Ya duk hak tu duk jadi sebagai minyak seolah kata Allah Taala tahu juga tu. Dan tu kita pelicing. Kalau tak ada hak tu pun nak tolak kelip payah juga. Tu. Dia putih. Putih. Dia jernih. Air tu baik main lah tu. Kuk tu. Tu. Cuba tengok kita perhati. Dah Allah. Tapi orang tak pergi perhati hak dia jadi. Dia kata jadi wasi. Balik ke tak pergi mana jauh-jauh tu susah nak pergi. Malah jadi susah. Tu dia. Kata dia rahimahullah ta'ala, ada lusir ni seorang tapi tak tahu lala ni lagu mana. Masa duk ponok tak ada pakai pedah mana kat si. Ni. Si tu. Tapi lah ni tak tahu rumah. Boleh dihingkau dah kot lama dah. Ada menyumbat dah. Baca ke apa? Doa. Riwayat dia tu dah. Angin Ahmad. Boleh juga dah penyakit wasi dah. Setra tengok. Tak apalah insya-Allah. Usaha ikhtiar tengok. Baik buat pada duk saja dah. Dalam yang ada ia padanya pada dubur. Dalam net yang ada ia ada padanya pada dubur tu. Kena basuh, wajib kena basuh, cuci. Wajib kena basuh. Tapi kata wajib basuh tu kait lagi. Panggil kait pada wajib. Wajib basuh tu jika tiada memberi mudarat ia membasuh tu. Tak memberi mudarat, tak memberi kesusahan. Ia membasuh tu tak memberi mudarat akan seorang. Kalau tak mudarat, tapi kalau kau basuh kau tubik banyak, tak apa pula. Dimaaf pula situ. Sapu dimaaf. Kira. Ya susah lagi mudarat dah ni. Nampak tu dah. Faham daripada tu, mafhumnya jika memberi mudarat boleh basuh, maka tidak wajib. Faham mafhum tu? Begitulah dalam kitab besar-besar. Tu. Jika tiada mudarat akan dia. Dan dimakian lagi katanya rahimahullah. Dan dimakian lagi tiada batal puasa. Tak batal pula weh. Tak batal tu jika termasuk oleh lalat. Zubab. Lalat ni zubab. Termasuk oleh lalat. Lalat pergi masuk. Atau nyamuk. Atau pada lalat termasuk oleh nyamuk. Arab panggil apa? Ba'udah. Inna Allah la yastahi ayyatriba mathalan ma ba'udah. Ma ba'udatan fama fawqaha. Ba'udah tu nyamuk. Inggeris panggil apa? Mosquito. Tu nyamuk. Kata dia, maka nyamuk masuk. Nama kita nyamuk. Kalau dia lalat, tempat lalat banyak sungguh, dia boleh musim panas pula. Lalat pergi masuk. Masuk ke mana termasuk kepada ke dalam. Jika termasuk oleh lalat atau nyamuk, termasuk kepada yakni ke dalam batin mulutnya, sebelah dalam bagi mulutnya, mulut seorang. Batin kira ke dalam mana? Yakni pada makhraj. Makhraj apa? Batin mulut ni kira makhraj apa? Ha al-muhmala. Ya dah dulu. Ini lupa lah. You know?
Mana? Tak sama. Demo sama, demo perasa sama, tak sama. Tiap-tiap makhraj tak sama. Wayak dah, tiap-tiap tempat keluar huruf tak ada tempat dia, tak sama. Sama tu berarti salah dah sebut kita. Kalau kita pergi sebut tempat dia salah, orang dengar tak kena. Guru dia. Dia ada makharijul huruf. Tak sama. Tanya Pak Su, betul sama tak Su? Dah. Kadang-kadang satu huruf kita sebut tepat tu lah, salah dah kita tu. Salah lagi kita. Sebab tu Tok Guru tajwid dia nekai juga. Kadang-kadang kita baca dia nekai. Kalau sikit-sikit sikit. Dia tahu di mana. Sikit sikit situ. Sikit. Tu. Dah bentuk lagi tu. Habis kata musannif rahimahullah taala, maka dia kata sampai kepada makhraj ha. Sampai ke makhraj ha dah tu. Lalak pergi masuk, kita duk ngangau si mana. Rasa kat tahu dia. Ataupun nyamuk ni gadai-gadai juga. Dah. Apa masuk dah. Duk tekak ni dah. Dah makhraj ha. Kita rasa dah. Tu yalah dah. Kalau duk kat dalam mulut, tak apa tu. Rasa ni kadang-kadang yang masuk sekaligus kan. Sekaligus. Ni berlaku. Jaga Maka nyamuk atau lalak pergi masuk kepada batin. Musnah yang misal dengan lalak dan nyamuk pada haja segala binatang lain-lain pun supaya halo tu. Dia tak mesti kita nyamuk lalak, cuma benda ni kebanyakan berlaku. Nyamuk lalak ni hak banyaknya. Tu. Maka termasuk kepada batin bagi mulutnya seorang. Batin sebelah dalam bagi mulutnya seorang. Kata dia, kalau gitu ya, batal puasa tu kalau masuk dah kepada makhraj mulut. Tak batal puasa kalau termasuk lalak kepada batin mulut. Qadatu ni tak batal lagi. Dia termasuk, dia masuk. Tapi kalau kita telai gitu turun, telai nasi, telai gapo dia turun situ, dia batal dah. Kalau dulu, hak masalah leneh hak dulu. Masalah dah hak apa tu? Hak tu kalau duk le makhraj tu hak tu, kita telai turun. Tak apa. Kalau kita tubik mari, kira kata zahir, kita telai turun tak leh dah. Tak itu kan? Hak tu ingat tak? Hak ni dia termasuk gi. Maka Musa kata tak batal lagi. Tapi nak buat gana dia duduk situ. Telai. Musa kata, maka jangan, bukan jawab ni. Maka tafrek dah tiada batal. Maka janganlah, jangan sini haram ni. Haramlah dikeluarkan olehnya oleh seorang, dikeluar akan dia akan lalat ataupun nyamuk tu. Haram kita waktu baik. Duk kacau waktu kacau waktu baik tu haram. Tak boleh wei. Gila lu lah. Dah biar duk lah tu. Buat nati, wah tamah. Ya turun gitu. Buat nati wah tamah. Lagi orang bel, wah tamah teruk gi. Telah lagi lalu. Yang ni. Ni kita masing-masing tak duk ya kau kawai telah dah we nyamuk. Kawai telah we lalak. Ya kita dah. Ya pak. Jangan kita bawa keluar. Kata dia sebab apa? Masya-Allah. Jangan kita keluarkannya. Dan jika dikeluarkannya akan dia juga. Dan jika dikeluarkan oleh seorang, dikeluar yakni daripada batin kepada zahir. Dikeluar daripada batin jadi makhraj ha kepada zahid, seperti makhraj kha masalah, dengan tidak tilik kepada pendapat imam apa? Imam mana? Dulu? Imam Rafi'i.
Imam Rafi'i kata kira makhraj kha. Turut pendapat muktamadnya kira makhraj ha. Maka kha tu pun masuk di zahir. Dok atas. Maka kalau kita buat tubik juga daripada batin kepada zahir, apa nak jadi? Muka sana kata maka kalau kita buat tubik dia akan lalat, dikeluar olehnya dia akan lalat. Jawab, nascaya batallah puasanya. Batallah oleh puasanya. Puasa seorang tu batal. Jangan nak buat tubik. Allah, telah nyamuk sama mana lu. Lalak usah. Lalak hok pala tu. Tapi ada jalan. Kalau kita masuk tak boleh dah siap laku. Dah telah hok ni nyakit sungguh pakai demai 10 hari. Maka we tubik tu batal puasa nak qada. Dia ada depan lagi. Tu. Sekarang ni tak boleh we tubik. Tak boleh buat. Tengok ni kira ni dah. Itu dia. Lepas tu dia kata, kerana apa? Sebab apa batal puasa dia? Ilak pada batal. Kerana yang dimakian itu bermula yang dimakian itu keluarkan dia tu, mengeluarkan tu. Kerana yang dimakian itu mengeluarkan lalat tu. Kita waktu baik daripada makraha tu. Dimakian itu khabar. Jumlah ialah setengah daripada menyehaja muntah. Masuk dalam mengeluarkan muntah. Maksud dalam istiqa'ah. Maksud dalam kita sengaja keluar muntah. Tengok tu, tapi tak boleh tu baik. Paduk ngangur sangat, tahu dah kata lalak banyak. Katuk sikit kat mulut. Tu. Kalau pergi masuk juga, telai lalu. Masuk lagi, telai lagi. Masuk lagi, telai lagi. Makan kenyang. Syarat widah. Syarat kebenaran dah. Tak batal tu. Kenyang lalak. Allahu Akbar. Baik kena jaga kebersihan tu. Rumah-rumah lalak banyak tu kadang-kadang tanda kata tuan tu cemau dah tu. Terlalak bagaimana sangat. Lalak ni binatang yang suka kepada kekotoran. Dia kena cemat-cemat. Ni lalak aja. Allah. Setengah ponok tu nyamuk saja. Sebab apa? Semua ponok yang gelap, yang beratung apa kalau kita naik makan. Nyanyo. Banyak kali dah kena jeduk boleh. Sarai dalam nyamuk dalam ponok. Dia terpahak gelap, dia suka tu pakai ada setengah-setengah. Dia suka duk gelap-gelap baik. Ada tu ponok pun kita ni. Hidup cerah-cerah lega-lega sikit. Tak boleh duk lega pun duk lega tu ya. Tak apa dah. Habis. Kata musannif rahimahullahu taala lagi. Dan adalah kebanyakan musannif kita ya nyata kewakil sikit ni. Oleh orang kita ni waktu baik. Dan adalah kebanyakan manusia ramai-ramai. Kebanyakan manusia yang termasuk sifat pada manusia. Kebanyakan manusia yang termasuk oleh lalat ke dalam perut manusia tu. Maksud perutnya tu gapo Jadi kepada batin mulutnya. Bukan tu oleh perut dah. Oleh perut nak buat tu buat apa kita payah dah. Maksud ke dalam perut ni yakni kepada batin bagi mulutnya. Faham tu dah? Kebanyakan manusia yang termasuk oleh lalat ke dalam perut dia. Bila malak mau duduk sini tekak dah. Lalak pun apa. Kita pun siap. Tetap kala ia berpuasa. Termasuk tu tetap kala pada ketika ia seorang tu berpuasa. Puasa. Tetap kalau dia puasa, lalak masuk dalam mulut. Kebanyakan manusia tu musannaf kata. Khabar bagi kebanyakan.
Adalah kebanyakan manusia tu bersungguh-sungguh ia manusia tu bersungguh-sungguh pada mengeluarkan dia akan lalak. Cekak semua, oh nak wai tu baik, nak wai tu baik, ngalah tangi. Oh, ambil air, macam-macam nak wai tu baik. Pada mengeluarkan dia, maka iaitu bersungguh-sungguh pada mengeluar tu. Hak tu khata'un, iaitu khata' tu. Apa khata'? Salah, tak betul. Kita dah rasa kena dah, tapi tak kena tu hak lagu tu. Hak kenanya teleh. Pada sawayak ke orang, wayak buat apa? Ya tak mapoh sehingga Nabi kata dalam hadis, lalak ni yang mengandungi 2 sayap. Sayap satu sayapnya ada penawar, satu sayap ada penyakit. Dalam hadis sebut, Nabi kata apabila lalak jatuh ke dalam satu air, bekas air, maka mu kena selai tu gonggi selalu dah. Sekor tu. Selai sekor tu dalam air, lepas tu mu buat tubik, lepas tu minumlah air tu. Kerana Nabi kata kerana pada sebahagian sayapnya itu penawar dan ada sayapnya penyakit. Bila dia jatuh lek ni, lek nyakit, lek penawar tu dia balah. Pak kita tak tahu kata lek mana, ada nyakit lek mana, ada penawar. Maka selai, Nabi suruh menyelaikan. Namun kita cuah habis. Bazir pula. Air tak apa lagi ni, kadang-kadang kena ke lauk nasi apa. Mak baik. Nampak tu dah. Boleh tak tu? Lalat tak apa. Kenal ni? Dah, duk esok makan kan. Habis itu kata musannaf rahimahullah, tetapi setengah orang ni tak boleh. Oh, demai puluh hari lalu. Tetapi jika takut ia seorang, takut akan mudarat. Yani mudarat daripada lalat itu. Takut mudarat daripada lalat tu. Takut. Kok mana seperti mudarat yang ini nak boleh nampak mudarat hok pesing boleh kita waktu baik. Seperti mudarat yang mengharuskan tayammum. Mudarat yang membolehkan kita tayammum. Tayammum ni setengah kalau kita supaya kita tak tayammum. Kalau pakai air, misalnya kita pakai air ni, siap kita akan demam teruk. Kalau kita guna air, anggota kita bertambah sakit masalah. Kalau kita guna air hok demam sikit dah ni, kuat masalah. Maka ketika tu boleh tayamum. Maka ni sepatut juga. Dia kata seperti mudarat yang mengharuskan tayamum. Lagu mana? Mengharuskan tayamum. Yakni dengan bahawa yakni dengan bahawa ia takut. Dengan bahawa ia takut kalau ia tidak keluar lalat. Kalau ia tidak keluar lalat itu daripada mulutnya, nescaya rusak diri atau anggotanya. Nescaya rusak diri atau anggotanya. Tu orang panggil mudarat yang membolehkan kita tayammum. Ni sepatutlah juga dia kata. Kalau dia takut mudarat maka dia kata tu jawab bagi jika takut, maka haruslah bolehlah bagi seorang tu harus boleh mengeluarkan dia akan lalak tu, boleh dia waktu baik lalak weh. Boleh keluar lalak. Batu batal ke tak? Batal. Waktu baik boleh. Yo masalahnya dia lain tu. Hak
Hak saat ni kalau lalak duk le tekak dah, apa kita tak ada udarat gapo-gapo. Harai kita waktu baik. Kalau kita waktu baik gak harai lagi batal. Harai waktu baik puasa batal. Hak ni bila ada keuzuran waktu baik tu haram, puasa tu batal gak. Faham tak? Batal tu batal semata dah. Tekah beza betul haram dengan harai tu je. Nampak tu dah? Haram baginya mengeluarkan, dan wajib atas seorang tu wajib boleh mengqadakan puasa itu. Bos qada pada hari lain pula, le bulan ni, bulan Syawal tu lagi. Kalau Ramadan tak leh lah nak qada tak leh. Kata musannif rahimahullah, dan demikian lagi tiada batal puasa jika termasuk ada jika lagi seko. Tiada batal oleh puasa jika termasuk lebu jalan. Lebu ni debu, ya bahasa Melayu juga, ya bukan salah tulis. Ya istilah ni lebu, debu, abu. 3 ke 5 tu makna supoh. Setengah kitab sebut abu, debu. Kita ni kecek debu dah. Nah. Tu. Tu dia bahasa Melayu. Bahasa Melayu hak kena tu bukan salah tu. La Allah sawab pula. La Allah sawab debu. Tak kena la Allah sawab hak dia, kena dah hak dia. Mu dak pesalah hak dia pula. Ia pun kena. Mu nak dia kena cara mu royaklah hak mu kena tu. Barangkali debu lah, ada barangkali. Lebu tu betul dah istilah. Lebu, abu, debu, 3 ke 5 tu sama. Ambil daripada gubar bahasa Arab. Jika termasuk oleh debu, kita kata dah, dengan bahasa itu mudah nampak. Tu. Masuk oleh debu jalan. Debu bagi jalan. Atau kita kata debu bagi umpama jalan sini. Sebab dia tak mesti kena jalan. Debu mana-mana pun. Duk dalam rumah pun. Rumah tu cuma kabut saja. Bilik pasal kabut saja. Kabut lah tu tidur nganga, kabut mari. Tu jenis tu. Maka lapar jalan tu bukan kait. Tidak kait, bukan syarat dak. Maknanya ikut. Tapi musa ni kecekkan kebiasaan lalu jalan ni dia debu kalau Arab masuk dulu kak. Jika masuk debu jalan, debu bagi jalan, dia ada pada jalan. Lebu mana? Debu yang suci. Sifat ada debu. Termasuk oleh debu yang suci. Ni yang suci ni duk khilaf ni. Yang suci ni khilaf. Khilaf betul mana? Tulis situ pada yang suci. Pada masalah debu ini, ada 2 pendapat. Satu pendapat berkata tidak beza antara debu yang suci dan debu yang najis. Yakni tiada batal semata-mata. Satu pendapat lagi berkata dikira pada debu yang suci juga.
Ya kilas itu. Tapi tak apa maksudnya kita ambil pendapat ni. Barangkali ambil letufah. Tu Imam Ramli kata tak kira suci najis pun. Dalam sitin tu kita tengok dalam sitin ya. Sitin masalah. Sitin hak Hasyiah Al-Mihi tu. Bukan hak Matari, Hasyiah Mihi tu. Dia takmim. Takmim sama ada suci ke najis ke sama. Hak Syekh Ramli tu. Hak Syekh Ramli. Tak apalah kita pergi tahu kata ada ya tak apalah. Maka dia kata jika masuk oleh debu yang suci dan debu tepung gandum. Ya gandum ni berdebu kak. Bila debu tepung masuk tu bila? Tu dia tak kala ni nampak kait pada masuk tapi bergantung dengan masalah debu tepung ni. Termasuk oleh debu tepung. Bila termasuk tu? Tetap kalau diserakai. Tetap kalau diserakai, serangkai kalau kira. Tetap kalau diserangkai, dihimpun, ditapih. Kita himpun, kita dok bubuh himpun tapih ke. Debu ni tepung, gandum. Yo kata ada yo benda-benda yang biasa jenis ringgit. Kita dok bubuh boleh ambil. Bogu ni capur. Buat tu baik. Ya tu baik mari debu. Nampak tu dah? Tak boleh disangkai. Maka dia kata, itu masuk dalam mulut kita. Ataupun kita dok buat ni, misalnya dok buat bala ni. Dok tebuk dinding ke apa seming. Tu ada puasa. Minum masuk juga. Kalau buat kosan ke ya buat kapur ke apa semua. Tu. Maka kata dia sama ada ia sedikit atau banyak. Tak mim lagi. Tak mim pada debu jalan tak ni tu. Sama ada ia debu tu sedikit ke atau banyak. Sikit banyak ni kira pada uruh. Tak ada obat yang tertentu kira uruh. Uruh orang tengok atau banyak lah. Itu dia. Habis itu kata musannif rahimahullah ta'ala atau banyak. Sebab apa tiada batal ni baru ilat. Tak batal tu kerana sukar memeliharakan daripadanya. Kerana sukar, susah, payah oleh memelihara, menjaga, beringat daripada debu tu. Payah nak jaga, nak susah nak jaga. Nak jaga lagu mana benda ni ringan-ringan. Kalau kita buat motor, buat kereta ke apa pun nak jaga lagu mana. Kau batah-batah tu mari. Ya? Nakak anamai tak apa ni. Lah ni teko covid ya. Kita ni wasa suka Nabi ada nakak anamai semua. Walau tak ada covid pun pakailah awak motor. Tapi setengah-tengah virus ni tak suka. Dia wasa cuy. Dia wasa orang tak nampak muka dia. Dia tak wasa orang tak nampak muka anak dara tak nampak muka dia. Dia wasa jadi tak tubik rumah tak ada jadi harga bagi dia. Kerana orang nampak muka juga. Setengah orang yang rasa lagu tu. Ya yangok ya dah. Nampak tu dah. Kita pasal Nabi ada umum molek dah. Molek. Kalau ada mat semua tu molek. Kalau covid habis pun bakar kita nak pergi mana-mana naik motor tu. Lebih apa ni lebih sihat tubuh kita. Tu. Kata musannif rahimahullahu taala, maka dia kata hak tu sukar susah nak menjaga daripadanya, tetapi sungguh pun tak batal pun ada juga masalah hak batal ingat. Tetapi sungguh pun tiada batal jika disengaja nyonya seorang, disengaja oleh seorang, ya sengaja sengelang tangcai cetena tangcai membukakan mulut seorang. Tangcai ni cepat pak.
ตั้งใจเปิดปากorang panggil pak buka mulut. Yang membuka, sengaja membuka tu hanga termasuk oleh lebu itu, termasuk oleh debu itu, sama ada lebu debu apa batah ke jalan atau debu lain-lain lagi. Jadi masuk oleh debu tu ke dalam mulut seorang, masuk ke dalam mulut. Sengaja ngangur todok atau kabut ngangur nak debu tu masuk dalam mulut. Jawab jika maka batallah puasa bagi seorang, batal juga puasa dia. Tapi batal tu bukan mutlakon. Adakah kata batal tu jika ada lebu itu, jika adalah lebu itu banyak pada uruf. Jika ada lebu itu, lebu yang masuk dalam mulut yang disengaja buka tadi tu banyak rasa pedih tekak-tekak. Tu. Dan jika lebu tu sedikit pada uruf, kalau lebu tu sikit je hak masuk, sengaja buka, lepas tu pergi sikit je masuk, maka tiada batal puasa bagi seorang tu. Tak batal puasa dia. Tak batal puasanya, tak batal dengan sebab sengaja buka mulut tu. Dengan sebab sengaja buka mulut tu tak batal puasa. Kata musannif rahimahullahu taala, kata sahibul alwar. Temu pula dah al-alwat, muka apa dulu ingat tak? Muka apa? Ada dah dulu sekali. Sahibul alwat, tuan bagi kitab al-alwat li a'malil abrar. Nama siapa? Muka apa sebut al-alwat dah sekali? Ingat tak muka apa? Dua kali dah bertemu Datuk ni. Dua kali dah ni. Muka apa? Tak ingat dah. Siapa ingat? Ingat tak nah? Ingat tak? Tahu. Tak kena tanya. Ada dah dulu. Al-alwat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana dulu? Al-alwat rasanya ya hak musannaf kecek kata seperti apa dia hak kita kata sahibul alwat. Tu tuan bagi kita alwat tu muka 130 tu. Muka 330. 130 Syekh Yusuf bin Ibrahim Al-Ardabili. Syekh Yusuf bin Ibrahim Al-Ardabili rahimahullah, tuan bagi kitab Al-Alwar li a'malil abrar. Kitab tu wajah jilid kok. Azan nak beli tu, duit tak ada. Molek ada cerita ke Darul Minhaj lah ni. Molek. Kata dia rahimahullah, Syekh Yusuf pakai nyata tuan, sebut nama tuan ni barakah ya turun. Indal zikri salihin tanzilul barakat. Ulama kata ketika menyebut akan orang yang soleh tu, berkat tu. Sebut nama orang soleh berkat tu. Sebab tu sebut acak-acak. Sebut acak-acak. Sebab itu saya ni kalau baca kitab qala al-musannif rahimahullah, katanya rahimahullah taala, katanya rahimahullah, doa ya doa. Sikit-sikit nak baca pula. Kata musannif rahimahullah, doa ya doa. Berkat tu kita doa ya barakah tu kita. Barakah tu kita, berkat tu kita. Kau baca kau nama Allah Taala buka. Tu rahsia juga. Rahsia. Patu ngajar kitab ulama ni sengkau baik dengan ulama. Jangan ada tek hak dia. Jangan ada tek hak dia. Cari jalan untuk lepas dia. Cari jalan untuk tanggung kata dia.
Jangan cari jalan untuk nak kritik hak ya. Kalau kau cari jalan kritik, kau gelak kita nak pergi takrif. Kau ngajar kau gelak, kau ngajar kau gelak. Kau tak nampak. Kalau nampak pun nampak oleh salah. Jangan kitab ulama ni. Lapis-lapis wali-wali Allah saja ni. Tu. Maka kata sahibul alwad, kata tuan bagi kitab al-alwad, tuan bagi kitab al-alwad li a'malil abrar, Syekh Yusuf Al-Ardabili rahimahullah ta'ala. Dia katakan ni perkataan dia. Masa kita nakal mari. Wallahu alam lah, dia nakal daripada dari al-alwad sendiri ke dia nakal daripada Tufah ke hak Ibnu Hajar nakal mari sekali lagi ke, wallahu alam hak tu dia mana dicek. Boleh ada musannaf ni dia nakal hak Ibnu Hajar nakal dah sekali ke dia bakal ambil betul-betul. Kata sahibul anwar, kata dia, dan jikalau dibukakan mulutnya di dalam ayat, duk mani. Jikalau dibukakan mulutnya, dibukakan ia seorang akan mulutnya, mulut bagi seorang tu, ia buka akan mulut dia. Buka di mana? Buka di dalam ayat. Dia buka dalam ayat. Bila dia buka dalam ayat, lazim kata mulut pun dalam ayat lah. Dia buka dalam ayat. Tu. Maka masuk ia seorang tu. Kalau tak nak, maka masuk ayat ke dalam perutnya, maka masuk oleh ayat ke dalam perutnya, perut seorang. Dia buka mulut, ayat masuk ngak lalu dah. Masuk. Jika lagu tu jawab, batallah puasanya. Nescaya batallah, rusaklah oleh puasanya puasa seorang. Sebab apa kata batal? Kerana tiada sukat memeliharakan daripadanya. Ini ilat pada tak batal. Tak batal tu kerana tiada sukat, tak susah, tidak payah oleh memelihara, menjagakan daripadanya, memelihara daripadanya, daripada memasuk ayat tu. Bukan payah nak jaga. Kalau mengkatuk mulut, cok ngah, habis tak masuk ni duk ngangur apa. Dia tak ada ayah boleh. Tak supaya debu saat ni susah nak jaga yang mari. Kita lakai kita nak katuk mulut sokmo. Kadang-kadang kan. Lepas tu dia duk mari gurung-gurung masuk. Tak gitu kan? Susah hak tu nak jaga. Hak ni tak susah nak jaga. Kita saja kita nak buka, maka batal puasa kita. Dan jikalau dihantarkan, ni kata sahibul alwad lagi ni. Tak habis lagi. Dan jikalau dihantarkan, diletakkan oleh seorang, jikalau dihantarkan oleh seorang suatu akan suatu, dia letak akan suatu. Suatu ni yang sama ada ayat atau yang lain dari ayat. Tulis takmim situ. Hak tu i'anah sebut takmim tu. Jikalau menghantarkan akan suatu, sama ada ayat atau yang lain daripada ayat. Dia bubuh dalam mulut dia tu, ambil ayat bubuh. Komo wasan ya haruh ya. Ambil ayat wasap panas sangat. Negeri panas-panas ni dah. Ya nak duduk tak boleh. Nak ambil air batu boleh mulut. Ambil ayat boleh mulut. Tu pun bosta ya, ayat pun jadi panas. Tubuh panas. Maka kita ambil ayat boleh mulut tu haruh. Haruh je. Ambil ayat boleh mulut, ambil ayat batu. Maka yang memasukkan suatu ke dalam mulutnya, mulut seorang. Jikalau dihantarkan suatu, diletakkan ke dalam mulutnya, mulut seorang. Ya ambil air, ambil apa lagi? Batu ke? Tu. Tapi batu ni nak buat apa tak? Kena tiru Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, batu dalam mulut. Dia kata. Kita kawan pun boh juga. Buat apa boleh bosok? Sayyidina Abu Bakar je bosok mo. Tak ada kira boleh bosok, tak boleh bosok. Ada sokmo dalam mulut dia. Dia buah batu tu nak pergi berat mulut dia. Tak seringang kecek benda hak sia-sia.
Gimana mana pak masa nak malah nak nganggur lalu dia ada benda lain dalam mulut ni. Saya nak berbakar. Kita bubuh. Air batu lah kita tahan. Air batu. Air batu ni mudah nampak. Sejuk mulut. Tu. Maka dia kata ke dalam mulutnya dia hantar tu dengan sengajanya, dengan takluk pada dihantar. Dia letakkan suatu tadi dengan sengajanya, sengaja oleh seorang, sengaja dia sengeleng nak bubuh. Apa tak salah, bukan salah nak letak tu. Jangan telan sudah. Dia tak saja. Dia tak buat apa. Bukan tak saja ada tujuan juga dia tu. Dihantar kerana gharat. Ilat pada dihantar. Hantar letak tu kerana ada tujuan-tujuan dia. Kerana ada mana-mana tujuan. Kecek gitu. Gharadin. Pakak li gharadin min aghrad. Maknanya kerana tujuan, kerana ada mana-mana tujuan pun. Dia adalah tujuan dia tu. Puasa nak beri sejuk sikit, puasa teh duduk sikit, tubuh panas berdoa dah ni. Bubuh air batu dalam mulut tu nak beri puasa hengor sikit tubuh. Tu. Beri puasa teh panas sikit. Tu ada tujuan dia. Dia bubuh masalah. Kemudian selepas pada dia hantarkan sesuatu dalam mulut dia tu, lepas pada tu maka dipertelannya akan dia. Tu. Maka dipertelan olehnya, oleh seorang tadi, dipertelan akan dia akan suatu tu. Dia pertelan gerak lagi. Tekuk air batu duk besar tu tak ada apa lagi lah. Puasa dulu ingat lagi. Bila air batu kahalo besar ibu jari tu, pak telan. Telan tu dengan lupanya. Dengan lupa, dengan takluk pada telan. Ya pertelan tu dengan lupanya, lupa oleh seorang. Lupa, jadi lupa akan keadaannya yang berpuasa. Maknanya tu, lupa akan keadaan yang berpuasa. Dia lupa kata dia puasa. Dia galik-galik ni ingat puasa sebuah hari biasa. Puak telan. Ada juga jangan main air batu ni weh. Ni misal air batu mana nampak sekali. Tekau besar tu saya ingat tu kok. Tak boleh ni aku. Lepas tu dah lama duk galik air batu kalau. Tu. Dia tahu ya air batu bila masuk mulut kita, buat emonya telan, buat emonya mamah. Klak apa sing jenis mamah tu yang kerak. Ya. Habis itu. Apa nak kata Thaibul Anwar, Tuai Alwar kata kena tiadalah batal puasanya. Nascaya tiadalah batal puasanya. Puasa seorang tak batal. Sebab apa tak batal? Kita jawab hudah-hudah jawab kita. Sebab apa tak batal? Tak sengaja je lupa. Tapi bubuh saat ni dengan sengaja. Tak apalah bubuh sengaja tak dosa, tak salah. Tapi telan dengan terlupa, tak ada apa juga. Kalau bubuh dengan sengaja, lepas tu telan dengan sengaja telan tu dosa. Sengaja bubuh tak dosa, tapi sengaja telan tu dosa. Lupa kok mana dia sengaja telan. Tu dia. Pas sengaja telan ke apa? Tu orang panggil dia lupa kata puasa, maknanya tak sengaja dah lah. Malaikatnya nak buka puasa dah, nak batal, hak tu sengaja juga. Sengaja hak tu batal lalu dah. Bukan terlupa hak tu. Nak batal tu kena tak gurai batu ni kerak. Maka batal. Hak tu bukan terlupa, sengaja je berlawan, lupa dengan sengaja ni bah. Habis maka tiada batal lah puasanya. Habis kat tu. Dan yang meneguh akan dia kata darimi.
dan yang meneguhkan dia, dan bermula perkara yang meneguh, menyokong akan dia akan perkataan al-alwar. Jadi perkataan al-alwar ni ada orang sokong. Wak kuat lagi perkataan siapa? Dan yang meneguh, perkara yang meneguh, yang menyokong, yang mengemas akan dia akan perkataan al-alwar ialah kata Ad-Darimi. Ialah perkataan bagi Syekh Uthman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah ta'ala. Mazhab Syafi'i juga ulama hadis. Mazhab Syafi'i ulama fiqh pada dia. Ad-Darimi, Syekh Uthman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah. Jadi perkataan Ad-Darimi ni menyokong perkataan Syekh Ad-Dabili zat ni. Menguatkan lagi, berkukuh lagi. Mana kata Ad-Darimi? Badal pada kata Ad-Darimi. Jikalau ada pada mulut seorang atau hidungnya ayat, hanya kata. Jikalau ada pada mulut seorang, ada dalam mulut seorang itu, atau hidungnya atau pada mulut, ya, atau ada di dalam hidungnya, hidung bagi seorang tu, ada dalam mulut dia atau dalam hidung dia, ada apa? Ada air. Dalam mulut atau dalam hidung ada air. Ya, bubuk air dalam mulut. Kemudian maka bersin ia seorang, bersin. Pusing ia. Lalu turun ayat ke dalam perutnya. Bila bersin, lalu turun oleh ayat dalam mulut dia tu, turun ke dalam perutnya, perut bagi seorang tu. Dia turun ayat dalam mulut, turun ke perut. Gerung. Tu. Dia bersin tak ada kira apa dia bersin tu, dia lupa bila tak kira dah. Mulut nak kata alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Ayat tu turun dah. Tu dia. Atau ternaik, ni lek turun, halik naik pula, atau kepada turun. Atau lalu ternaik ia ayat tu, ternaik ke dalam, maksud ke dalamnya ni kepada otaknya, otak seorang, naik ke atas. Senok kali dia naik ke atas, dia senok. Jadi rasa pedih kapakatan. Mana? Jelit tu ya rupa mana ya. Hak ning ni ya busing ni ya bukan siapa tahu tu ya. Hak apa ketubik ke hidung. Hak tu ada juga jenis tu. Ni kadang-kadang tak apalah atas rupa tengok. Salah satu juga tu. Hak tu masuk juga. Maka kata dia tiadalah batal puasanya. Puasa seorang tu tak batal. Kenapa? Kenapa tak batal? Kerana turun dalam tidak sengaja. Air turun tu ya bersing, ya bukan sengaja. Air terturun je. Tu habis itu. Padahal dah apa? Lain? Tak berhenti lagi kawan ni. Tu. Kep ada dulu. Kena so? Tak apa ni ke apa? Tak apa dah. Tak apa dah ke tak apa lagi. Berhujung tu sebutlah apa tak apa tu. Sikit lagi. Nyanyi. Kena berehat dulu Ustaz. Kena pakai terus lalu. Berehat dulu. Tu. Ikut berehat Ustaz pun boleh. Kena hubung pula tagi kan? Dah sikit lagi apa? Tagi. Kena nak kepada lah. Ya macam-macam lah tu. Ya masalah esok ni kita tak ada tak rancangan lagi kalau kita nak buat. Ya banyak perkara juga nak kira tu.
Oh tu. Dia masalahnya kalau nak buat lah esok, kalau jadi nak buat, dia kena kira bagaimana cara cara hakam kambing, lepas tu gula, potek, apa lebih kurang dia kena kira kat tu. Nak tak ngup lah 2-3 ribu apa esok. InsyaAllah. Jemput bapa-bapa kita ni. Ya dah lek nom, lek afdal nom, jadi lek sana nom kita pun duit semua pakai beripung buat sekali esok. Tadi nak wiput ya rapi cok itu manis malah. Ikut buat beli. Nah. Lagu mana tu? Tu super. Tak. Yo, teko yo tak ada kira. Yo, tak ada kira ai. Dia mau panggil, "Puteri." Lalu, "Yo, tak leh, hak tu tak leh." Hak tu telan dulu baru yo, berarti kira telan dah. Ada dia kejut ke kita ni. Puteri, "Oh, yo." Oh. Tu lagu tu tak apa. Hak tu tertelan. Tapi golek ya dak golek orang kita nak jawab seorang-seorang ni, dia tak jawab sekali panggil. Golek manusia, dia nak jawab kata yo tu nak dia tengah cek cerak dulu kata dia panggil. You know? Kau tu tak jawab terus. Mana? Lepas tu cabut tak apalah, cabut supaya kita duk berak dah. Tapi jangan duk ambil tangan lo masuk dalam laban ni, kita korek kat mana duk mana. Tak apa. Boleh. Kat tu cacing besar ke? Tak lama dah tak tengok cacing hok besar. Jaga-jaga. Kat tu dulu kalau gitu. Tak berhati. Dah. Kat tu dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u. As'aluka 'ilman nafi'an rizqan thayyiban 'amalan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu ala sayyidina wa alhamdulillahi rabbil alamin.